Assalamualaikum, saya Arif Minuddin bin Maharata dari kumpulan HBU 111E17. Hari ini saya nak menunjukkan dan menerangkan dua pelajaran yang penting yang telah saya pelajari. Tujuan pelajaran ini adalah untuk memastikan pelatih sentiasa bersemangat dan tertib dan cergas ketika melakukannya. Oleh itu, sebelum saya mulakan, saya ingin menunjukkan khasiat rupa diri saya yang wajib untuk setiap pelatih patuhi. Mari teruskan. Ketika berkawat, pelatih hendaklah menggunakan topi yang berwarna hitam dan rambut mestilah di atas kening seperti ini, agar untuk menjaga kekemasan para pelatih untuk bagi mahasiswa. Pelatih mestilah menggunakan baju yang berwarna putih dan hendaklah mentainkan baju anda untuk memastikan kekemasan sentiasa dijaga ketika berkawat. Pelatih mestilah menggunakan kasut sukan sebegini dan memakai stoking berwarna hitam ataupun putih, dan stoking mestilah melebihi di atas buku lali. Pelajaran yang kelima. Pelajaran ini adalah pelajaran meluruskan barisan. Pelatih mestilah peka ketika berkawat, dan pelatih mestilah sentiasa menjadi satu pasukan agar kawat sentiasa berjalan dengan lancar dan cantik. Saya akan membuat pertunjukan penuh. Arahan ke kanan lurus, 1, 2, 1, 2, pandang hadapan up. Bila pelatih menerima arahan ke kanan lurus, pelatih mestilah menyebut 1, 2 dan mengangkat kaki sambil menyebut 1, 2. 1, 2. Kaki hendaklah diangkat sebanyak 90 darjah dan tangan hendaklah diletak di penjahit seluar. Apabila menerima arahan pada hadapan, pelatih mestilah menyebut up. Saya akan tunjukkan up. Apabila mendapat arahan up, skuad pelatih mestilah meletakkan tangan di penjahit seluar secara serentak. Seterusnya, pelajaran yang ke-9, berpusing dan berpusing separuh. Tujuan pelajaran ini adalah untuk memastikan pelatih tidak sentiasa kokoh ketika berpusing dan sentiasa semangat dan tertib ketika melakukannya. Oleh itu, pelatih sentiasalah menjaga dan tenang. Saya ulangi, pelatih sentiasalah tenang dan sentiasa fokus kepada setiap pergerakan yang telah dibuat. Ini adalah kanan saya dan ini adalah kiri saya. Squat akan bergerak ke kanan, pusing. Squat akan bergerak ke belakang, ke kanan, pusing. Squat akan bergerak ke, saya ulangi, squat akan bergerak ke kanan, pusing. Squat akan bergerak ke hadapan, ke kanan, pusing. Dalam mata pelajaran ini, pelatih mestilah menggunakan telinga yang sangat tajam. Apabila pelatih menerima arahan bergerak ke kanan, pelatih mestilah bergerak ke kanan. Apabila pelatih menerima arahan bergerak sebelah kiri, pelatih mestilah bergerak sebelah kiri. Contohnya, squat akan bergerak ke kanan, pusing. Squat akan bergerak ke kanan. Saya ulangi, squat akan bergerak ke kanan. Kedudukan kaki, tumit mestilah kaki belakang, tumit diangkat sedikit, dan hentak. Angkat kaki sebanyak 90 darjah dan hentak. Tangan di penjahit seluar. Apabila squat menerima arahan atau pelatih menerima arahan, squat akan menghadap ke
ke belakang, pusing. Squat mestilah pusing sebanyak 180 derajat menghadap ke belakang. Ini adalah hadapan dan ini adalah belakang. Saya akan tunjukkan. Squat akan menghadap ke belakang, pusing. Apabila pelatih menerima arahan tersebut, pelatih mestilah berpusing 180 derajat ke belakang dan mestilah mengikut arah jam. Selain daripada itu, tangan pelatih mestilah terletak di penyahi seluar dan kaki pelatih mestilah dalam kedudukan yang betul. Squat akan menghadap ke belakang, pusing. Hari ini saya akan membuat demonstrasi tentang salah satu tajuk ikhtiar hidup, iaitu pertolongan cemas. Sebelum itu, saya nak menerangkan sedikit berkenaan dengan ikhtiar hidup. Ikhtiar hidup merupakan keupayaan atau keadaan sesuatu itu untuk terus hidup. Ia merupakan masalah yang harus diatasi melalui usaha-usaha yang mampu dilakukan oleh seseorang. Ia juga boleh diartikan, saya ulangi, ia juga boleh diartikan sebagai usaha atau ikhtiar yang boleh dilakukan oleh seseorang itu supaya dia boleh terus hidup ketika menghadapi sesuatu ancaman ketika berada di dalam hutan. Antara elemen-elemen yang penting yang terdapat dalam ikhtiar hidup selain pertolongan cemas adalah api, makanan dan minuman, tempat perlindungan, dan memberi isyarat. Dalam video ini, saya akan terangkan tentang contoh pertolongan cemas. Pertolongan cemas bukan sahaja keperluan perubatan asas, ia juga merupakan tindakan asas untuk ikhtiar hidup ketika berada di dalam hutan khususnya. Saya akan menunjukkan semua skill pertolongan cemas saya berasaskan pengalaman yang telah saya pelajari ketika saya melakukan aktiviti hutan. Saya akan menunjukkan cara-cara penggunaan first aid apabila berlakunya kecemasan ataupun kemalangan ketika Anda berada di dalam hutan. Anda mestilah tenang dan berfikir untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, Anda akan gelabah ketika melakukannya dan ia boleh membawa masalah ini menjadi masalah yang lebih besar. Dan proses pertolongan cemas ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sebelum itu, izinkan saya untuk menunjukkan barang-barang yang wajib ada ketika sebelum melangkah masuk ke dalam hutan. Ini adalah barang-barang yang wajib ada ketika Anda melakukan aktiviti perhutanan dan mestilah disediakan ketika Anda masuk ke dalam hutan. Yang pertama adalah kain. Kain ini adalah untuk menutup kesan-kesan luka daripada mengeluarkan darah. Tidak diwajibkan untuk menggunakan kain yang warna putih, boleh menggunakan kain yang warna hitam. Selain itu, tali. Ini adalah tali untuk menutup urat daripada mengeluarkan darah dan mengakibatkan kehilangan darahnya banyak. Ini digunakan untuk kesan-kesan luka yang besar. Selain itu, krim. Krim ini adalah untuk mempercepatkan proses memulihkan kesan luka di kulit manusia. Seterusnya, cecair pembasmi kuman atau dalam English alkohol adalah untuk membasmi kuman yang ada dalam luka ataupun di permukaan luka khususnya. Walaupun kegunaan ini agak pedih, tapi ia selamat digunakan ketika berada di dalam hutan. Seterusnya, kapas. Kapas adalah dalam pelbagai bentuk, sama ada kapas begini ataupun kapas macam ini. Kapas macam ini digunakan untuk menutup kesan-kesan luka yang ada pada muka kulit, dan kapas ini digunakan untuk membersih kuman yang ada pada permukaan luka. Seterusnya, pembalut luka ataupun pembalut luka.
ini adalah pemandu luka. Ini adalah pemandu luka jenis kain dan ini adalah berjenis getah. Dua-dua ini adalah kegunaan yang sama untuk membalut kesan luka setelah selesai proses membersih dan meletakkan krim dan alkohol pembasmi kuman. Yang pertama, apabila anda terkena luka ataupun berlaku kemalangan di dalam hutan, anda mestilah membersihkan luka ini dengan air. Saya tidak ada air, saya akan menggunakan kain terus. Lepas anda menggunakan air, anda mestilah mengelap air tersebut dan menahan begini agar darah tidak akan mengeluar daripada kesan luka. Oleh itu, laplah luka anda dengan kain ini, sama ada kain putih ataupun kain merah. Sama ada kain putih ataupun mana-mana kain yang lain. Selepas menggunakan kain, anda mestilah menggunakan kapas dan cecair pemasmi kuman ini. Saya akan menunjukkan. Letak cecair kuman di atas permukaan kapas dan meletakkan di kawasan yang belum mendarah. Tahan dengan ini, lap. Ini adalah kesan luka, sama seperti apabila anda berada di dalam hutan. Selepas itu, setelah mengelap, ia akan pedih sedikit, namun ia akan mendatangkan kesan positif kepada luka anda. Lepas itu mengelap dengan menggunakan kain dan menggunakan krim dan kapas semula. Kapas dan krim. Letakkan krim kepada kapas dan letak di permukaan luka. Dan menahan sebegini agar krim itu melekat pada kesan luka dan menutupi seluruh kesan-kesan luka. Seterusnya, menggunakan pembalut luka berjenis kain ataupun berjenis getah. Tapi kali ini saya menggunakan jenis kain kerana ia lebih panjang berbanding berjenis getah. So, letak macam ini. Macam gini. Balut ini mestilah dijalankan dengan cemas. Saya ulangi, mestilah dilakukan dengan sempurna dan kemas. Di pada hujung pembalut luka ini, anda mestilah letaknya seperti ini dan menggunakan pengunci berjenis getah. Pengunci ini terdapat di dalam package bersama dengan ini, kerana dia diberi secara percuma, ataupun anda boleh menggunakan pelbagai jenis klip asalkan ia melekat macam ni. Ini adalah cara-cara basic untuk membalut luka, dan ini adalah cara-cara basic untuk membalut luka ketika anda berada di dalam hutan. Sekian untuk video saya hari ini. Sekian, terima kasih.